ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Pada malam ni kita boleh sambung pengajian kita yang mana kita dah mula subuh bulan lepas. Kita mukaddimah subuh bulan lepas yang mana kita baca mukaddimah kitab Idaman Penuntut. Kitab Idaman Penuntut, yang mana kalau yang Rumi tu tak ada. Tu special kan. Kebetulan waktu tu pun memang tak ada kitab pun kan. Jadi eloklah tu. Yang mana yang Rumi tu tak ada. Yang lepas ni yang masa subuh tu, iaitu mukaddimah pendahuluan, dua pendahuluan. Ada dua pendahuluan. Kita dah selesai lah yang membicarakan tentang sedikit kata-kata pengarang, dari macam mana dia boleh karang kitab ni, sejarahnya macam mana, yang kita bahas pada kuliah subuh bulan lepas. Pada malam ni kita sambung lagi. Pendahuluan dah habis, maka kita sambung, masuk terus. Kita masuk terus kepada pengajian kita, Kitab Idaman Penuntut jilid yang pertama. Yang mana-mana kitab, apabila kitab fiqh, apabila dimulakan, mesti dia akan mulakan dengan taharah. Mana-mana begitu. Jadi kalau nak kira taharah ni bersuci lah. Kalau nak kira, takkan tak reti-reti lagi bersuci. Dah beratus kali, mungkin beribu kali dah taharah ni, bersuci ni. Tapi tak semestinya kalau dah tahu ataupun dah biasa duk buat, tak semestinya tak boleh belajar lagi. Mungkin kita dah lama buat, mungkin dah lama tahu, maka kita sebagai pengulangan, kita dapat memantapkan lagi ilmu kita. Kerana mengulangi ilmu ni zikir yang paling afdal. Macam-macam zikir afdal. Baca Quran pun zikir, berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar pun zikir, la ilaha illallah pun zikir. Tapi dalam banyak-banyak zikir yang paling afdal, duduk nombor satu adalah majlis ilmu, duduk belajar balik yang dia dah tahu. Kalau yang dia tak tahu tu wajib, fardu ain. Tak tahu bersuci, wajib belajar. Ini yang dah tahu, ulang balik. Maka dia panggil zikir. Mengulangi ilmu tu zikir. Yang mana zikir ini lebih afdal daripada zikir yang lain, walaupun baca Quran sekalipun. Walaupun baca Quran, mengulangi ilmu ni adalah seafdal-afdal zikir. Dan mungkin kita tak tahu lagi bab ni, mungkin ada terlepas pandang. Dengan belajar ni, nampak macam ulang balik, dapat memahami hukum-hukum yang berkaitan. Kalau ada yang salah, dapat betulkan, mana tahu. Kalau ada yang belajar tak habis, dapat khatamkan. Jadi itulah bagusnya kita ulangan. Dan kita akan masuk bab ibadah. Sebab mula-mulanya bab bersuci, bab taharah. Dia bab ibadah. Bila sebut ibadah, tak boleh buat suka-suka ibadah ni. Mesti kena ikut cara yang Nabi ajar.
Tak boleh buat suka-suka. Kalau boleh buat suka-suka, sembahyang maghrib tadi sembahyanglah lebih sikit, 7 rakaat ke? Tak boleh. Bila ibadah tak boleh buat suka-suka. Dia kena buat macam mana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi sekarang ni nak tengok Nabi, nak mencontohi Nabi, tak boleh. Nabi wafat lama dah, 1400 tahun lepas dah. Jadi nak tak nak, kita boleh tengok kitab-kitab para ulama yang mana mereka mengarang tentang ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi dapatlah kita ilmu tu, dapatlah kita ibadah seperti Nabi. Dan sebelum kita mula belajar ni, kadang-kadang benda yang sama. Adab belajar, walaupun kita dah dengar 100 kali sekalipun, ilmu tu bila kita dengar lagi yang ke 101 kali, kita kena buat seumpama seolah-olah pertama kali dengar. Dia tak boleh tunjuk pandai. Kalau tidak, tak akan dapat ilmu baru. Allah takkan tak reti bersuci. Mungkin akan dapat ilmu baru. Dan pastinya setiap kali masuk majlis ilmu, walaupun yang kita dah belajar, pasti akan dapat ilmu baru. Tapi dengan syarat. Syaratnya, banyak syarat. Banyak syaratnya. Antara syaratnya adalah dengar 100 kali dah pun, dah buat banyak kali, dah dengar 100 kali, dah pandai dah pun, dah pakar sekalipun, perlu sebagai adab dengan ilmu, adab dengan ilmu tu, maka seumpama dengar baru first time, pertama kali. Pertama kali, supaya dapat ilmu baru. Saya belajar dulu, keluar tahun 99, keluar pondok, pergi balik tahun 2010 datang balik, sajalah nak melawat dah 10 tahun. Saya tengok ada kawan seorang tu, dua orang belajar lagi, padahal sama-sama masuk dulu tahun 89, sama-sama masuk. Saya keluar tahun 99, 10 tahun lebih, 11 tahun. Dia ingatkan dia keluar lah kot, lepas pada tu kita keluar dulu tahun 99. Tahun 2010, mana 10 tahun, 11 tahun berlalu, datang balik nak tengok sekolah lama, pondok lama macam mana. Tengok, ini kawan yang mengajar sekali. Maknanya 10-11 tahun lagi dia tambah. Kata, lah kau belajar apa kat sini? Lainlah pergi Mesir ke, lainlah pergi Patani ke, tempat yang lain. Kenapa duduk lagi sini? Kenapa duduk belajar lagi? Dan ulang bila guru yang sama, kitab yang sama dah ulang 10 tahun tu. Duk belajar kitab Musalli tu lah juga, duk belajar Fariyatul Faraid tu jugalah, tinggi sikit Aqidatul Najin tu jugalah, dah pusing-pusing pun. Sebab pelajar baru masuk, maka akan belajar yang tu juga. Dia duduk sekali. Apa kena dia kata, setiap kali aku duduk, setiap kali walaupun dah ulang 3-4 kali, akan dapat ilmu baru. Lebih mantap. Sebab tu jangan kita meremehkan majlis ilmu yang kita kata kita dah belajar dan kita dah tahu. Bila kita meremehkan, meremeh dalam hati lah, bukan kat mulut, dalam hati. Dah tahu dah, takkan dapat ilmu baru. Walaupun berkaitan dengan wuduk, walaupun berkaitan dengan air sekalipun. Perbezaan air mana, air mustakmal itu pun akan ada dapat ilmu baru, dengan syarat kita beradab dengan ilmu tu. Takkan tak tahu air mustakmal. Selama ni salah faham. Dah 30 tahun salah faham berkaitan dengan air mustakmal. Macam mana? Bimbang, takut gitu. Jadi ulang. Tu sedikit mukadimah. Baik, boleh buka. Kalau yang saya ada Jawi, kita asal ni Rumi. Rumi ni banyak juga kesilapan perkataan tu, sebab bukan pengarang yang buat. Pengarang buat asal kitab Jawi gini. Ni Rumi. Dia punya pun lain. Cuma Jawi ni memang payah nak cari lah. Memang tak jumpa lah. Rumi banyak. Dan saya dah sebut sebelum ni, satu-satunya kitab yang ada Rumi Jawi, yang mana Jawi dia lebih besar dan lebih tebal daripada Rumi. Satu-satunya kitab. Tak jumpa kitab lain lah. Kitab lain, kitab lama lah ni, kitab Turath. Kitab lain, Rumi dengan Jawi pasti tebal lagi Rumi. Carilah macam mana pun, tebal lagi Rumi berbanding dengan Jawi. Tapi hanya satu kitab Turath, kitab lama ni, yang Jawi lebih tebal daripada Rumi. Kenapa jadi gitu? Sebab dia tak lama sangat kitab ni. Dia tak lama sangat. Dia tak sampai 100 tahun, dia tak lama sangat. Jadi pengarang kitab dia dah tahu dah,
Kalau kitab Turah yang 300 tahun waktu zaman dia, nak baca tu Jawi tu kan halus tu. Dah lah yang belajar tu tahulah umur 50 ke atas. Duk pakai spek dia tengok-tengok. Maka dia kata aku selesaikan awal-awal. Maka ramai pakai Rumi. Dia selesaikan awal-awal masalah itu, iaitu dia besarkan font, besarkan tulisan. Tiba-tiba Rumi jadi kecil lah pula. Banyak beza tebal tu. Beza tu. Sekali kan dia, ada. Oh, saya ingat saya seorang aja. Ada, boleh ada geng. Satu sebab tak ada alasan dah untuk baca yang Rumi. Tak nampak je, tak nampak apa. Baca Jawi, tak ada alasan untuk baca yang Jawi. Sebab yang Jawi lebih besar tulisan dia, font dia daripada yang Rumi. Tapi kita kadang-kadang tak ada masalah Rumi pun. Kadang-kadang bila kita tengok, bila kita tak biasa dengan tulisan tu, baca tu reti, kita tengok serabut dah. Tengok pun tak faham dah. Jangan baca, bukan tak faham, serabut dah jadi. Kalau tengok ni rasa tenang aja yang Rumi. Sebab kita duduk bermain, duduk dengan, jadi tak ada masalah pun. Yang penting ilmu dia tu. Tulisan tu no problem. Mana-mana pun. Sebab tu sekarang ni banyak kitab-kitab Jawi dah di Rumi kan. Tak ada masalah pun. No problem. Baik, kita masuk yang masuklah. Kalau yang Jawi muka surat 6. Yang Rumi muka surat pertama. Nampak? Belum apa-apa Jawi dah menang. 6-1. Jadi sebab dah ada, saya nak beritahu lah. Kalau kita tengok muka surat 4 tu, cuba tengok muka surat 4 tu, ini yang saya baca subuh bulan lepas. Muka surat 4 tu. Yang tak ada dalam Rumi. Special. Ada beberapa hukum yang dikeluarkan sedikit walaupun baru mukaddimah. Ada beberapa hukum, antara hukumnya baca bismillah nak apa? Baca bismillah nak beludah tak boleh. Tu dalam hukum tak ada yang Rumi, tak ada, yang Jawi je ada tu. Yang muka surat 4 dan 5. Kalau tengok muka surat 5 tu kan, antara hukum yang ada bismillah tu tak boleh nak baca pada sesuatu pekerjaan yang hina, yang bawah sekali tu dia kata, seperti hendak berludah, hendak kentut, hendak berak atau sebagainya. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh apa? Bismillah. Tak boleh bismillah. Itu saya saja nak bagi tahu bagi orang sebab ada Jawi. Saya bagi tahulah. Tapi kita dah bahas dah perbahasannya pada subuh bulan lepas. Baik, kita masuk. Yang ni Rumi pun adalah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim, bersuci dan hukumnya. Kata pengarang, adalah bersuci itu dalam percakapan hari-hari. Adalah bersuci itu, maksud bersuci. Apa bersuci? Dalam percakapan hari-hari. Kalau bahasa ini panggil pada lurah. Tapi yang Rumi dia tulis lorat. Lurah tu, pada luratan, pada lurah, pada maksud bersuci itu, yang kita duk guna hari-hari, maknanya membersihkan diri atau benda-benda daripada kotoran. Sama ada najis atau tidak. Dari segi bahasa, dari segi secara umumnya, bila kita sebut bersuci, maknanya dia membersihkan diri daripada kotor, sama ada kotor itu najis ataupun tak najis. Jadi kita dapat faham kat sini, kotor ada dua. Satu najis, satu lagi tak najis, tapi dua-duanya kotor. Okey? Apa maksud kotor yang tak najis? Kotor yang najis keluar daripada kubul dan dubur. Itu kotor dan najis. Darah, muntah, itu daripada badan kita. Badan kita, kubul dan dubur keluar, dia adalah najis dan kotor, dua-dua sekali. Ataupun darah, ataupun muntah. Itu sahaja najis yang ada kat badan kita. Kubul, dubur, keluar kat situ najis dan kotor. Darah keluar kat mana pun, janji darah keluar kat badan kita kotor. Muntah, bila muntah mesti keluar kat mulut lah. Dia tak bagi muntah kalau keluar kat tempat lain. Muntah keluar mulut. Jadi muntah juga adalah najis. Itu sahaja najis. Selain daripada itu dekat badan kita, dia tak panggil najis. Walaupun kita panggil dia tu tai. Tai hidung, najis tak? Tak. Sebab apa? Sebab apa tak? Dah sebut tadi kan, najis tu aja. Kubul, dubur, keluar kat tu, najis. Darah keluar kat mana-mana pun, toreh ke tak toreh, keluar kat hidung, keluar kat mana pun najis. Muntah keluar kat mulut,
Itu saja najis. Soalannya sekarang ni, tai hidung keluar ke mana? Dia bukan termasuk dalam perkara tadi, maka dia bukan najis. Walaupun kita panggil tai hidung, tai gigi, tai pusat, tai telinga, tai segala tai yang ada yang kita duk panggil tu, dia bukan najis, tapi dia kotor ataupun khabisah. Khabisah ni lawan pertayyibah, menjijikkan. Dia bukan najis tapi dia menjijikkan. Contohnya air ludah, air liur, bukan najis tapi kotor. Hingus bukan najis tapi kotor. Selain daripada keluar daripada kubul dan dubur, darah dan muntah, selain daripada itu semuanya tak najis, tapi dianya menjijikkan ataupun kotor. Okey. Keluar sama ada najis atau tidak, okey. Janji dia tu kotor, kita pun melakukan sesuatu perkara untuk cuci dia. Itu dia panggil bersuci dari segi bahasa. Tapi yang kita nak pakai bukan dari segi bahasa, dari segi lugatan, dari segi syarak, hukum. Yang tadi bukan hukum, dari segi hukum. Jadi kalau kita faham tadi, kotor tadi yang bukan najis, kalau ada banyak dekat badan kita pun sah jugalah sembahyang. Ada darah, dekat badan, ada darah dekat baju ke darah, tak sah sembahyang. Walaupun darah tu dikatalah besar ni je darah tu, ada dekat baju, besar ni, sah sembahyang. Tak sah sembahyang sebab tu darah sebelum sembahyang tu ada darah, dia sembahyang tak sah. Ada najis, tai kucing ke, tai apa, tai ayam ke, tai apa ke, ada dekat badan dia, tak sah sebab najis. Tapi kalau ada tai telinga penuh poket dia, sah sembahyang. Ada selain daripada najis tadi, tak ada masalah. Walaupun dadah sekalipun dalam poket, ganja ke apa ke, daun ketum ke, ada dalam poket, sedangkan kita panggil dia najis dadah, panggillah najis apa pun, selagi bukan yang tadi keluar kat kubur dubur, muntah darah. Selain daripada tu kan, daun ketum penuh lah ni, kalau buat air mabuk tetap juga sah sembahyang sebab dia bukan najis. Habis dadah yang orang injek tu, heroin lah apalah, dadah tu yang dalam poket dia ada, yang serbuk-serbuk tu kan, dalam poket dia ada, sah sembahyang walaupun kita panggil najis dadah. Sebab najis hanya 4 tadi je. Kalau kat manusia lah. Kalau dekat binatang ada tambah lagi. Susu binatang najis juga. Susu binatang yang tak boleh makan. Susu kucing, susu harimau, najis. Susu yang kita tak boleh makan dia. Tuan susu tu kita tak boleh makan. Tapi kalau tuan susu tu kita boleh makan, susu dia memang halal lah. Kita duduk dengan susu lembu tu. Jadi macam beruk punya susu. Tambah lagi kalau binatang. Kalau manusia 4 tadi je. Tu je najis. Okey, jadi maknanya walaupun ianya kotor, tapi dia boleh sah lagi sembahyang. Yang tak naknya najis. Yang tak naknya najis walaupun tak kotor. Walaupun tak kotor, tak kotor macam mana? Ada istilah dia panggil najis hukmi. Kita akan masuk bab tu nanti. Dah tak ada najis, tak ada bau, warna dan rasa, tak ada. Tapi kita tak basuh lagi najis tu yang ada kat tangan, kat baju kita, maka memang bersih nampak, sembahyang tak sah. Sebab ada najis, walaupun nampak bersih. Dia panggil najis hukmi. Tu akan masuk bab tu nanti. Itu satu, iaitu maksud bersuci dari segi lurah, dari segi bahasa. Kita tak nak pakai yang tu, kita nak pakai dari segi syarak halal haram ni. Dan maknanya pada syarak, iaitu menghilangkan halangan beribadah. Itu maksud bersuci. Bersuci itu maksud pada syarak menghilangkan halangan beribadah dengan sebab ada hadas, satu, atau ada najis, dua, dan menghilangkan halangan memakan sesuatu benda dengan sebab kena najis. Ada dua benda besar. Pada syarak bersuci itu maksud dia menghilangkan penghalang ibadah. Bahasa lain, ada benda tu, ada perkara tu tak sah ibadah. Khususnya sembahyang lah kita nak cerita ni. Ada perkara tu, benda tu, perkara tu ada dekat dia, tak sah sembahyang. Jadi macam mana nak buang? Dia pun buang perkara tadi. Perbuatan membuang perkara tadi tu nama bersuci. Jadi dia bagi contoh kat sini, hadas ataupun menghilangkan najis. Hadas. Jadi maknanya dia berhadas.
Perbuatan membuang hadas tu, angkat hadas tu buang, maknanya tidak berhadas lepas pada tu. Perbuatan tu namanya bersuci. Yang itu yang kita nak pakai. Jadi hadas pula ada dua. Satu hadas kecil, satu hadas besar. Hadas kecil wuduk untuk membuang. Membuang hadas tadi. Hadas tadi dia cuma, hadas ni tak macam najis. Hadas ni tak macam najis. Dia cuma faham-faham. Istilah dia panggil i'tibari. Amrun i'tibari. Perkara tu faham tapi dia tak ada. Hadas ni. Hadas kecil, hadas besar sama. Dia ada wuduk. Dia kentut. Bila kentut, dia telah berhadas kecil. Hadas tu tak ada nampak kat muka, kat badan, tak ada nampak. Tapi dia tak boleh sembahyang. Sebab dia berhadas. Yang mana hadas tu tak boleh nampak, cuma faham aja. Faham-faham. Maka nak selesaikan, nak settlekan hadas kecil supaya dapat sembahyang dengan berwuduk. Jadi perbuatan berwuduk tu nama bersuci. Itu yang kita nak bincang. Yang kedua hadas besar, sama juga. Jika berhadas besar, nak sembahyang tak boleh. Perbuatan angkat hadas besar tadi buang supaya boleh sembahyang. Perbuatan tu namanya bersuci. Apa macam mana nak buat? Wuduk tak boleh. Hadas besar dengan mandi wajib. Maka mandi wajib tu namanya bersuci. Tu dia nak terangkan. Dan yang ketiga menghilangkan najis. Ada najis dan menghilangkan halangan. Tu makan tu biar dulu. Jadi satu lagi najis. Ada najis kat badan, tak dekat baju, dekat tempat sembahyang, maka sembahyang tak sah kalau sembahyang kat situ. Jadi sekarang macam mana nak bagi sah? Buang benda tu. Perbuatan buang benda tu namanya bersuci juga. Contohnya ada air kencing dekat kapet masjid. Dekat kapet masjid ada air kencing. Ada najis. Orang sakit perut ke apa macam tu tengah sembahyang, ada keluar tengok najis dia je ada. Ini berlaku ni. Pernah berlaku dulu kat Selangor. 7-8 tahun yang lepas. Dia sakit perut, dia tengah sembahyang, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga tak boleh tahan dah, terus dia lari. Sampai kat pintu, kalau lebih kurang macam ni, pintu. Dia tak boleh tahan, terkeluar. Sambil-sambil panjang, syuf, sambil-sambil lari rasanya. Keluar terus. Belah gitu aja. Hilang begitu saja. Tak dapat dikesan orang tu. Tok siap lepas pada tu tengok lain macam je bau ni, tengok-tengok ada panjang dekat menghala ke pintu. Tak tahu siapa yang lagi. Okey, siapa sembahyang kat situ tak sah. Sekarang ni nak macam mana nak sembahyang bagi sah dekat situ? Kena buang perbuatan buang ataupun basuh tadi tu dia panggil bersuci. Tapi di tempat itu dia tak reti nak buat. Satu lagi dia geli. Bukan, rasanya lebih pada geli daripada tak reti. Tiba-tiba je tak pandai nak suci. Akhir sekali dia potong, dia kerat kapet tu. Dia kerat kapet tu straight macam ni. Macam ni. Macam tu kapet. Lepas tu 1 bulan buat pengumuman masa sembahyang Jumaat untuk beli kapet baru. Tapi tak cukup. Tak cukup juga. Mahal puluh ribu tak silap. Puluh ribu kapet ni. Akhir sekali orang bagi tu sikit dia tak cukup juga. Akhir sekali dia pergi cari yang nak color nak sama dah dengan yang ada tu, lebih kurang dia letak tampal aja. Selang 3 tahun 4 tahun saya datang mengajar kat situ, dapat tahu cerita walaupun telah 3-4 tahun berlalu. Kenapa yang tu? Sepatutnya orang yang buang tu, orang yang terkeluar tadi tu, dia balik settlekan dulu, dia yang wajib cuci, bukan tok siap. Dia berdosa tu. Kalau dia malu ke apa ke, dia kena upah orang ke apa, nak ambil duit kau pergi basuh. Agak-agak apa? RM100 orang terima je tak? Tak terima. 200? 300? Tak lagi? 500? Panjang ni je pun. Besar ni panjang. 1000? 1000 sanggup. Wajib dia bayar 1000 kat orang. Kalau dia sendiri free ya, buat sendiri ya. Wajib tu sebenarnya. Bukan kerja tok siap, tidak. Bukan. Itu adalah kerja orang yang buat najis tu. Tuan punya najis. Jadi sepatutnya macam mana nak hilangkan tu? Ada kena basuh gini, ada cara-cara dia. Perbuatan tu namanya bersuci. Menghilangkan najis. Menghilangkan najis untuk sah sembahyang. Perbuatan tu namanya bersuci. Okey, tapi bila kata nak bersuci kena ada alatnya. Apakah alat-alatnya? Dia nak terang kat sini. Alat untuk buat bersuci itu ialah air, tanah, batu. 3. Ini dia panggil alat bersuci. 3. Air, tanah, batu. Maka dengan limpah kemurahan Allah terhadap hamba-Nya telah menjadikan air itu lebih banyak
dengan tiada berkehendak kepada proses pada mendapatkannya. Bagus ayat ni. Untuk taharah, untuk bersuci, 3. Bersuci daripada apa? Untuk wuduk, hadas kecil, hadas besar, mandi wajib, tayammum, mensucikan najis. Boleh pakai 3. Air, debu, batu. Batu pun boleh diguna untuk bersuci. Dah akan masuk bab istinja nanti. Bab istinja boleh dengan batu sebagai pilihan, option, pilihan. Dia bukannya mandatory. Dia bukannya macam tayammum. Ada air tak boleh tayammum, tak sah kan? Sebab ada air, tak ada air baru boleh tayammum. Baru sah tayammum untuk sembahyang kan? Sedangkan pakai batu, istinja pakai batu, dia adalah pilihan. Ada air pun boleh pakai batu. Cuma kita je tak pernah buat. Nabi SAW pernah buat. Kita je tak pernah buat pakai batu ataupun seumpama tisu dan sebagainya. Sebab kita kata ada air. Itu tayamum. Selagi ada air, tayamum tak sah. Memang pun. Ambillah wuduk pakai air. Kenapa nak tayamum? Tapi dari segi istinja, ada air pun boleh pakai batu. Kalau tak nak pelik pakai batu, pakai tisu. Boleh. Buang air kecil, pakai tisu. Buang air besar, pakai tisu aja. Tak payah basuh. Walaupun air berlambak. Lepas tu, ambil wuduk, tak payah basuh. Ambil wuduk sembahyang, sah. Dia ada cara-cara dia lah. Sebab tu dia kata kat sini termasuk batu. Debu air, debu tanah dan batu. Dan dia kata kat sini pula, Allah jadikan bumi ni, Allah jadikan air yang kita duduk ni banyak, dia kata, dengan limpah kurnia Allah. Dengan kemurahan Allah. Allah jadikan bumi ni, dekat bumi ni 2/3 air. 2/3 air. Kita duduk atas bumi ni 1/3 je. Itu pun banyak lagi padang pasirnya dengan hutannya. Maknanya daripada 1/3 tu, silap-silap kita duduk 1/3 je. Daripada 1/3 daratan. Maknanya 2/3 adalah air. Maka sentiasa berlaku proses penyucian air tu. Sebab air tu banyak. Cara Allah suci, tapis, sebab kita dah guna air untuk bersuci, untuk basuh najis. Maka air tu perlu diproses balik untuk jadi suci balik. Sebab dah guna kan. Maka sebab air tu banyak, dan Allah buat penapis air. Bukan koko, saya nak sebut kuko, bukan kowe, bukan. Lagi canggih, made in Allah Ta'ala. Penapis ni. Bukan Korea, Taiwan, bukan. Tak payah tukar setiap sebulan 2 bulan sikit kena tukar. Ingatkan beli tu senang, boleh minum air free gitu aja. Rupanya ada juga kena bayar. Tak tukar, tak guna juga. Kena tukar penapis. Tapi penapis yang Allah buat, made in Allah Ta'ala ni, yang Allah buat ni tak ada, memang dia gitu, cantik. Iaitu proses penapisan bumi. Semua air masuk dalam bumi tapis. Batu kecil, batu besar, pasir, tanah, semua ada dalam tu. Sampai ke satu sungai yang ada dalam bumi. Dalam bumi kita ada sungai tu. Ada air lah, air laju. Yang air tu masuk ke situ, bercampur dengan air situ, so keluar balik jadi air mata air dan sebagainya. Jadi masuk ke sungai, ke laut dan sebagainya. Penapis tu. Dan bukan tu aja, penapis ni yang canggih pula. Panas jadi air tu naik ke atas jadi awan, turun balik. Penapis Allah buat tu. Penapis Allah buat. Turun jadi air mutlak, jadi suci dengan cara naik ke atas dan daripada ke bawah. Bawah pun ada, atas pun ada. Sebab tu dia kata dengan limpah kemurahan Allah. Jadi air itu tak perlu proses. Air tak perlu proses untuk dapat. Tak perlu. Allah bagi kita automatik. Hukum bersuci daripada hadas dan najis itu wajib. Bila wajib tak buat berdosa, salah buat berdosa. Bila sebut wajib tak buat kan berdosa. Ataupun buat tapi salah, berdosa juga. Macam semayang lah, semayang wajib, tak semayang berdosa. Kalau salah semayang berdosa juga. Jadi hukum bersuci ini wajib. Dia berhadas kecil, nak semayang wajib wuduk. Apabila dia berhadas besar, nak semayang wajib mandi wajib. Gitulah, wajib tu. Kalau ada besar lagi banyak, nak baca Quran, nak pegang Quran lagi. Kalau ada najis, nak beribadah, nak semayang sebagainya, wajib suci. Kalau tidak tak sah.
Maka alat bersuci itu kita kena tahu air dan debu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Bila kamu sakit, musafir, nak buang air, kemudian menyentuh perempuan iaitu batal wuduk, kemudian tak ada air, maka bertayamumlah dengan tanah. Dengan tanah yang suci, sa'idan tayyibah. Kita akan masuk bab tu nanti. Jadi alat yang diharuskan untuk bersuci air dan batu. Dan debu pun ada juga untuk bersuci apabila mughallazah, nanti kita panggil debu lah tanah tu. Keruhkan air tu. Kemudian kita dapat tahu untuk menyucikan najis dengan air. Untuk menyucikan hadas, mengangkat hadas dengan air. Hadas yang tak nampak lah, hadas mana nampak. Cara nak angkat dia dengan air. Ada najis, cara nak buangnya dengan air. Jadi menyuci mengangkat hadas, najis juga tu, najis yang tak nampak. Kira najis maknawi adalah dengan air. Dengan itu berwuduk mandi wajib. Menyucikan najis yang nampak dengan air juga. Najis yang nampak lah dengan air. Ada satu lagi, dia panggil najis batin. Jangan lupa kena ngaji tasawuf juga. Najis batin ni di atas dunia, cuci dia dengan taubat. Najis dalam ni, belagak, riak, ujub, takabur, najis juga tu. Najis tak nampak juga. Jadi najis ni ada banyak. Dia ada lagi najis musyrik. Innal musyrikun najasun. Sesungguhnya Nabi kata orang musyrik tu najis. Apa ni? Najis akidah. Tu najis juga. Orang kafir tu najis tu, akidah dia najis. Orang Islam ada najis. Najis iaitu ada najis yang dekat badan dia kena suci. Kadang-kadang dia ada najis batin, bukan najis batin, najis maknawi iaitu hadas, ada kecil ada besar. Kena cuci dengan air. Dengan cuci air. Macam mana nak sucikan najis akidah? Dengan belajar tauhid, belajar usuluddin. Maka kita jadi suci daripada najis akidah. Macam mana nak sucikan daripada hadas? Najis yang tak nampak maknawi ni hadas, dengan air juga. Macam mana nak suci dengan najis tai-tai apa semua? Dengan air. Macam mana nak suci dalaman, dosa-dosa dalam tu? Dengan taubat, bukan dengan air dah. Tapi kalau dekat akhirat nanti, dosa-dosa kita dicuci dengan api. Sebab tu masuk neraka dulu. Bagi orang yang beriman, yang ada dosa-dosa, untuk najis juga tu, najis dosa, cara menyuci najis tu adalah dengan api. Sebab tu kena celup dulu. Bagi orang yang beriman, yang sebelum dia masuk ke dalam syurga, dia celup dulu dalam neraka, jahanam. Jadi beberapa alat untuk menyuci najis. Beberapa alat untuk menyuci najis. Tapi yang kita nak bahas ni adalah air, debu dan batu. Kerana telah ijma' ulama. Ijma' sekata, sebulat suara pendapat ulama. Sebagaimana mereka telah ijma' mensyaratkan bersuci daripada hadas dan najis itu dengan air. Ijma' ulama nak bersuci mesti dengan air. Mesti dengan air. Nak menyuci najis mesti dengan air. Air pula mesti air mutlak yang akan dibahaskan nanti. Sedikitlah khilaf. Mazhab Hanafi, dia mencuci dia bukan semata-mata dengan air, boleh juga dengan cecair. Ada perbezaan air dan cecair yang kita akan bincang nanti. Ada beza air dengan cecair. Air itu yang kita panggil air mutlak, air musyammas, air mustakmal, tu air. Air mutaghayyir, air qai, air muqayyad, semua jenis-jenis air itu. Ada orang tak pernah dengar. Tak apa, kita akan masuk bab tu nanti. Selain daripada dengan air, tak boleh bersuci. 3 mazhab. Tak boleh. Cecair tak boleh. Apa beza cecair? Cecair ni macam susu, minyak, air tebu, air kelapa. Itu bukan air. Itu cecair. Dia ada perbezaan. Air lain. Air lain. Air tu air. Tapi cecair lain. Cecair dia bukan air. Dia bukan air. Maka dengan cecair tak boleh wuduk, tak boleh mandi wajib. Tak boleh mandi, tak boleh. Yang boleh dengan air. Air pula terbahagi pula. Air mutlak, air apa macam-macam lagi. Jadi, kalaulah sepakat ulama, sebulat suara ataupun jumhur ulama mengatakan nak cuci mesti dengan air. Tapi ada pendapat dalam mazhab Hanafi, dia kata boleh cuci dengan cecair. Boleh juga. Cecair tu apa? Air liur cecair, air mata cecair. Air kelapa, air tebu. Semua itu adalah cecair.
Jadi boleh cuci. Mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak boleh. Dia kena air saja. Air pula mesti yang mutlak. Sikit lah. Sebenarnya ada sedikit perbezaan. Bila mulut berdarah, gusi berdarah, nak semayang ni. Gusi berdarah, mungkin cabut gigi ke apa. Tak payahlah kata, bukan cabut gigi lah. Memang gusi berdarah. Ludah sampai putih. Semayang tak sah mazhab Syafi'i. Tak sah semayang. Sebab ada najis kat mulut dia. Kan darah tu najis. Macam mana nak menyucikan najis? Sebut awal-awal lagi nak menyucikan najis, air, debu, batu. Dalam bak darah ni dengan air. Yang dicuci daripada mulut dia merah sampai jadi putih tu, dia cuci dengan apa? Cuci dengan air liur. Air liur bukan air, cecair. Cecair tak boleh. Sampai putih. Lepas tu dia pun sembahyang dia tak sah. Hidung berdarah. Panas sangat ke? Lap sampai putih. Tak ada dah darah. Sembahyang tak sah. Dia wajib basuh dengan air. Sebab menyucikan najis dengan air. Habis kalau yang ludah tadi, sama juga. Tapi mazhab Hanafi, ludah sampai putih, sah sembahyang. Sebab apa? Kan sebab tadi, mazhab Hanafi, ada pendapat yang mengatakan dalam mazhab Hanafi, dengan cecair pun boleh suci. Maksudnya air liur tu cecair, bukan air. Walaupun kita panggil air liur, dia bukan air. Dia adalah cecair. Beza air dan cecair. Kita gabung, air tu cecair pun tu. Tu kita gabung, tu kesilapan kita. Sambung lagi sikit. Air yang sah dibuat bersuci. Habis kata air apa? Kan air kata air tadi, cecair memang tak sah mazhab Syafi'i, tak boleh. Yang boleh air. Semua jenis air ke? Janji air boleh. Kalau air ni, semua air ni boleh. Air desa boleh. Air gau boleh. Air yang ada bau-bau sikit tu, air apa? Macam bau kelapa sikit. Allah lupa, bau semalam minum. Air apa? Sea Master kan? Tak silap kan? Dia ada bau-bau macam harum-harum sikit, bau macam air kelapa sikit pun ada bau juga. Boleh tak? Ada bau. Ini tak ada bau langsung. Ataupun air oren. Kita boleh tak? Tak semua. Tak semua. Ataupun kita buka pipe, bau klorin, bau cuci loji, bau tangki. Bau cuci tangki. Tangki besar. Keluar bau klorin. Boleh ke nak berwuduk, nak mandi wajib dengan air tu? Dia akan bincang satu-satu. Yang mana air yang tertentu je yang boleh dibuat bersuci? Yang pertama, air yang sah dibuat bersuci itu umum, termasuklah air hujan. Air yang sah yang boleh dibuat bersuci kata tadi, bersuci apa? Wuduk, mandi wajib, najis, cuci najis, 3 tu. Air hujan, 1. Air embun, air laut, air sungai, air perigi, air mata air. Mana satu lagi? Dia 7 ada ni. Satu lagi yang tak ada sini, air salji. Sebab mungkin dia letak embun tu salji lah kot. Ketika sejuk, embun tu macam salji. Ada satu lagi air salji, tapi tak ditulis kitab kita. Sebab air salji tu, walaupun salji, nak ambil wuduk boleh tak dengan salji? Mana boleh? Dia kena cairkan dulu. Macam mana nak ambil wuduk dengan salji tu? Dia kena cairkan, dah cair jadi air lah. Jadi sebab tu tak masuk sini. Tapi biasa kitab tulis 7. Dalam kitab kita 6. Salji tu dia tak termasuk sebab salji tu tak boleh nak ambil wuduk, tak boleh nak mandi wajib dengan salji. Walaupun salji tu adalah air mutlak juga. Kerana dia kena cairkan dulu, tunggu cair, lepas cair tu boleh pakai. Kalau dah cair, kita tak panggil lah salji. Mungkin kita panggil air hujan ke, air embun ke kan. Kita tak panggil air salji, sebab tu tak ada. Tapi kitab-kitab yang lain ada. Jadi air yang sah dibuat bersuci, kalau kita perhati, ada 7 tadi, termasuk air salji ada 7 tadi. Kalau kita perhatilah, 3 daripada langit, 4 daripada bumi. 3 daripada langit, 4. Langit tu masuk atas lah. Atas, 4 daripada bawah. 3 daripada langit, air hujan, air embun, air salji. Sama lah juga air embun, macam mana nak ambil wuduk, nak mandi wajib dengan air embun macam mana? Kena tadah lah dulu. Allah, air embun nak dapat satu nak ambil wuduk, nak dapat satu gelas ni pun payah. Okey. Jadi bila dia dah ambil air embun tu dah banyak, maka taklah kita nak main embun dah, macam air lah. Macam tu lah juga. Okey. Jadi air hujan, air embun, air salji. 3 ni daripada langit lah kita panggil, daripada atas. Dan 4 daripada bawah. Laut, sungai, mata air, perigi. Mata air dengan perigi tu pun boleh sekali. Perigi tu mata air lah juga. Tapi tak apalah. Boleh lah juga. Laut, sungai, mata air, perigi. Jadi 4 daripada bumi, 3 daripada langit. Dan dia kata juga kat sini, inilah air mutlak. Inilah air mutlak. Yang dia kata sini,
dengan tidak kira sifat asalnya. Dia tak kira dah macam mana punya sifat. Janji 7 je ni dia air mutlak. Boleh dibuat bersuci. Sama ada ianya putih dari segi color. Putih, hitam atau kelabu, jernih atau keruh, masam atau masin, ataupun bau ada bau tak ada sini, bau busuk atau wangi. Tambah lagi lah sebab tak ada tulis bau. Jadi ada tiga. Yang pertama warna, rasa dan bau. Bau tak ada, kita boleh tambah sikit, dobek sikit. Bau busuk ataupun bau wangi, ataupun tak ada bau. Macam air biasa kan tak ada bau, tak kira. Janji dia 7 tadi. Turun air hujan warna hitam, mutlak. Air laut masin, tak ada masalah, memanglah iyalah, mutlak. Air kolam warna hijau, sebab biasa lumut kiambang, biasa gitulah. Bau lumut, kalau bau lumut ni biasanya perigi, telaga. Dia akan, kalau keluar lama sangat, dia akan bau macam bau lumut tu lah. Tak kira lah jernih ke, keruh ke, masam ke, masin ke, asalkan ianya asal kejadian dia adalah mutlak. Bukannya tambah. Kalau kita tambah tak jadi. Contohnya air putih elok je, ambil asam Jawa bubuh jadi masam, tak jadi. Tu kita yang buat. Ini asal turun ke atas, maksudnya hujan. Tengok air tu warna apa? Warna biru. Biru ni bukan dekat atap kita penuh ada nila ke, bukan. Memang betul-betul air daripada langit, daripada awan sana lah, memang tiba-tiba tu warna biru, mutlak. Tak kira jernih atau keruh. Jernih juga air mutlak, keruh juga air mutlak. Masam atau masin, bau busuk atau tak. Macam tempat air panas tu kan, tempat kolam air panas, dia akan ada bau belerang tu, apa dia panggil, sulfur. Bau kat atas tu, bau tu busuk, bukan busuk, bau macam telur busuk tu kan, telur temelang kan. Air tu mutlak ke tak? Mutlak, sebab dia asal. Tapi kalau air tu elok-elok aja, elok je air putih, kita ambil belerang ke apa, kita bubuh ke, bila dia busuk, tu tak boleh, sebab dia bukan asal. Dia asal kejadian, maka tak ada masalah. Sebab tu air laut walaupun masin, dia adalah air mutlak. Tapi kalau air kita masukkan, macam mana kalau air masuk garam? Ada dua kecuali, akan datang kita akan detailkan. 2 kecuali. Air jika masukkan sesuatu, air itu berubah, jadi busuk ke, jadi wangi ke, jadi warna berubah ke, maka air itu bukan mutlak dah, sebab kita tambah sendiri. Ambil sirap, bubuh, jadi merah, air itu tak mutlak dah. Dia panggil air mutaghayyir, dia tak mutlak dah. Tapi kalau turun air hujan memang merah gitu, mutlak. Yang tadi kenapa tak mutlak warna merah? Sebab kita campur sirap, kita yang letak, maka air itu adalah tak mutlak dah. Bukan kata tak suci, dia tak mutlak. Bila tak mutlak, tak boleh. 3 benda lah kita dah bincang ni. Tak boleh ambil uduk, mandi wajib, suci najis, tak boleh. Tu tujuan kita belajar benda ni. Jadi apa sahaja yang kita masuk dalam air suci, air mutlak, dan berubah bau ke, warna ke, rasa ke, air tu tak jadi mutlak dah. Tak jadi dah. Letak kopi, air tu tak mutlak dah. Dia panggil air mutaghayyir, dia panggil air mutaghayyir, air yang berubah. Jadi tak boleh ambil uduk dah, sebab dah campur kopi, dah campur Milo, campur macam-macam, dah berubah dah. Kecuali dua. Hanya dua perkara je, kalau sengaja masuk pun air itu kekal mutlak. Yang pertama garam laut, yang kedua tanah. Air putih elok-elok boleh ambil uduk pun, ambil tanah campak, jadi bertukar jadi warna keruh lah, warna tanah. Boleh ambil uduk? Boleh. Habis kalau kita bukan ambil tanah, kita ambil sawang-sawang tu debu-debu, bukan debu tanah, debu kotor tu,
Kita dah ambil semua, ada air mutlak, celup dia, berubah juga, jadi warna lebih kurang warna tanah juga. Dia jadi air tu dah berubah, dia tak mutlak dah, tak boleh ambil wuduk dah. Tapi kalau kita campak tanah, berubah warna macam tu juga, tapi berubah dengan tanah, kekal mutlak. Sebab tu dia kata keruh, jernih atau keruh. Satu lagi garam laut. Garam laut pun sama. Garam yang kita duk makan, garam laut tu, air satu baldi, boleh ambil wuduk, boleh mandi wajib, boleh basuh najis. Kita ambil garam laut, kita bubuh, menyebabkan jadi masin. Masin jadi, maka boleh ambil wuduk walaupun masin, walaupun kita sengaja tambah. Selain daripada dua ni tak boleh. Contohnya ambil gula, bubuh, rasa manis saya dah, tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh untuk wuduk, mandi wajib, basuh najis. Tak boleh. Sebab kita sendiri tambah kopi, tambah teh, semua tak boleh. Tak boleh dah. Sebab tu kita tak boleh, malah hukumnya haram, kenduri kahwin, kita basuh dengan air sirap tangan kita. Nak cari mana air? Nak cari tempat tu, air ni dah habis, kita tengok ada air sirap ni, ambil basuh dengan air sirap. Haram hukumnya. Tak boleh. Tujuan basuh tangan nak cuci kan, air sirap bukan air mutlak, tak boleh menyucikan, malah disediakan untuk minum. Pergi basuh tangan buat apa? Kita janji basah je rasa, tak boleh. Hanya air mutlak aja boleh menyucikan. Kecuali tanah dan garam, itu ada kecuali. Garam pula ada dua. Satu garam, apa dia panggil, garam bukit. Satu garam laut. Yang garam laut ni boleh. Garam yang tercipta daripada air laut. Itu je yang kalau kita sengaja tambah air, kekal mutlak, boleh ambil wuduk, boleh basuh najis. Kenapa kita buat gitu? Bukan suruh buat, nak cerita hukum aja. Elok-elok basuh je lah, susah cari garam buat apa? Cuma nak beritahu hukum. Tapi kalau garam tu, garam bukit, ada juga bukit tu memang ada garam dalam tu. Garam bukit kita ambil, kita campur dalam air, air tu tak jadi mutlak, hanya garam laut saja. Kita akan bahas panjang lebar lagi lah bab tu nanti. Kerana itulah apabila kita berwuduk ataupun mandi wajib, disunatkan, tak wajib, untuk berwuduk dan mandi wajib disunatkan untuk buat 4 perkara. Sebelum wuduk dan mandi wajib ni disunat buat 4 perkara. Yang pertama, berkomo. Apa tujuan berkomo? Sebab nak pastikan air tu mutlak. Kan sebut tadi, air yang asalnya color berwarna, tak apa. Air yang asalnya berbau, no problem. Tak ada masalah. Asalnya ada bau, warna ataupun rasa dia pelik, tak ada masalah. Tapi air untuk kita ambil wuduk ni air putih. Jadi disunatkan berkomo sebelum ambil wuduk, kerana nak rasa air tu. Masin, ataupun manis air ni. Rasa pelik, maknanya air tu tak mutlak lah. Tu tujuan sunat berkomo. Tak wajib tapi sunat berkomo sebelum ambil wuduk dan sebelum mandi wajib. Macam tu juga kadang-kadang rasa air, pahit air ni. Mana tahu? Kalau kita basuh muka terus tanpa kita komo, kita kata komo sunat aja. Memang pun. Kita pun ambil wuduk basuh muka. Rupanya air tu tak mutlak dah sebab pahit. Dah berubah rasa. Okay. Dan kita disunatkan untuk basuh tangan dulu kan? Sebelum wuduk basuh muka tu, sebelum niat nawaitul wudu'a tu kan sunat basuh tangan. Kenapa? Nak rasa air tu belendar ke, rasa lain macam ke, tu tujuan sunat basuh tangan. Licin ke, kelikatan air tu dapat rasa dengan basuh tangan ni. Bukan basuh tangan ni wajib, yang ni basuh tangan ni dulu. Lepas tu komo, tujuannya nak rasa air. Ni tujuan nak rasa lenderan ataupun kelikatan air tu. Kemudian kita disunatkan juga untuk masuk air dalam hidung. Istilah dia panggil istinsyak. Saya duk perhati, orang sekarang dia tak amal dah istinsyak dan istinsar. Antara sunnah yang dilupakan. Benda senang aja. Masuk air dalam hidung. Biasa orang buat pun komo. Bismillah pun tak baca dah. Semua tu sunat. Cuma dia tinggal lama-lama masuk muka tu. Bismillah dah tinggal lah. Komo ada lagi lah, nasib baik lah duk perhati ramai lagi komo tu. Tapi istinsyak ramai dah orang tinggal. Masuk air dalam hidung, masukkan air dalam hidung, dia panggil istinsyak. Masuk air dalam hidung, buang balik. Masuk pahala lain, buang pahala lain. Masuk nama istinsyak, buang nama istinsar. Masuk dapat pahala, buang pun dapat pahala. Sama juga komo dapat pahala, buang air pun dapat pahala.
Free je dapat pahala. Kita dah tak buat istinsyak. Kenapa disunatkan istinsyak sebelum wuduk? Nak bau air. Uish, air ni berbau. Bau klorin contohnya. Maknanya bila banyak sangat klorin, dia tak mutlak dah. Tunggu dulu, buka dulu air paip tu lama-lama sikit, tunggu dia jadi bau sikit-sikit lah. Kemudian disunatkan mata kita tengok air 4 perkara. Kenapa mata sunat tengok air? Kerana nak tengok warna dia, warna apa. Sebab tu nak ambil wuduk, nak ambil wajib, tengok dulu. Pertama, basuh, nak rasa air. Kemudian komo, nak rasa. Tadi rasa dengan tangan, air tu, lendir ke tak lendir. Yang kedua, komo. Masuk komo ni, nak rasa ada rasa pelik tak. Lepas dah komo, masuk air dalam hidung. Mandi wajib juga sunat masuk air dalam hidung. Masuk air dalam hidung. Nak bau, ada bau lain tak air tu. Kemudian mata tengok air. Air tu putih. Selesai. Ini main begitu aja. Silap-silap bimbang, takut air tu tak mutlak. Mungkin dia berubah, ada yang berubah. Kerana itulah disunatkan. Dan air itulah yang boleh dibuat bersuci. Dah sampai stesen dia tu. Jadi insya-Allah akan datang, kita akan masuk bahagian air ni. Kita akan masuk bahagian air yang mana air terbahagi kepada 4 bahagian yang seronok untuk kita pelajari. Air mutlak, air yang special, air yang dekat mana dia duduk, dia akan ikut nama tempat tu. Itulah air mutlak. Itu akan datang. Dia duduk dekat, ambil air, kita letak ambil air sungai, bubuh dalam kolam. Ambil air sungai, bubuh dalam kolam, automatik air itu jadi air kolam. Kita tak panggil air sungai kolam. Tak. Ambil air sungai, ambil air perigi, bubuh dalam kolah, kita panggil air kolah. Kita tak panggil air perigi kolah. Tak, kan? Ambil air itu pula, bubuh keluar kok paip, kita panggil air paip. Kita tak panggil air apa, tangki paip, sebab dia daripada tangki. Tak. Antara ciri air mutlak, kat mana dia duduk, dia ikut nama tempat. Dia dalam botol, kita panggil air botol. Mana dia duduk? Dia duduk kat situ, kita panggil nama tempat, menisbahkan air. Kalau begitulah, itu dah adalah air mutlak. Berbeza dengan air yang tak mutlak. Contohnya air teh tarik. Air teh tarik tu tak mutlak, kan? Kita bubuh dalam botol, namanya air teh tarik. Ambil banyak-banyak teh tarik, bubuh dalam kolah masjid, namanya air teh tarik juga. Dia tak berubah jadi air kolah. Tak, air teh tarik. Kita ambil, bubuh banyak-banyak dalam perigi, namanya teh tarik juga. Sedangkan kalau air itu mutlak, dia duduk kat mana, dia ikut nama tempat. Tapi air bukan mutlak, dia ikut kat mana, dia kekal dengan nama dia. Dia letaklah kat mana sekalipun. Ambil banyak-banyak, keringkan sungai, buat contoh. Keringkan sungai, buat teh tarik banyak-banyak, buh dalam sungai. Orang panggil teh tarik juga. Orang tak panggil air sungai tarik ke apa, tak ada. Maknanya air mutlak, kat mana dia duduk, dia ikut nama tempat. Air yang tak mutlak, dia kekal nama dia walaupun di mana dia berada. Dia duduklah kat mana pun, dia kekal dengan nama-nama. Itu antara kita nak tentukan air itu mutlak ataupun tidak. Air mutlak ataupun tidak. Itu bahagian air itulah, air mutlak ataupun tidak. Wallahu a'lam. Okey, kita tangguh dulu. InsyaAllah kita sambung subuh lah pula nanti. Hujung bulan sikit. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma